Alhamdulillah kita bertemu kembali dan kali ini kita nak belajar hukum yang selalu kita jumpa dalam Al-Quran dan kita dah belajar semua Allah daripada kita kecil-kecil dulu kan. Hari ini kita nak ulang kaji dan inilah menariknya Iqra ni, dia ada sesi pembelajaran kat sini kan. Kadang-kadang kita baca je kita tak faham, tapi sini kita bawakan, boleh belajar, boleh dengar, boleh ulang banyak kali. Bunyi dengung macam mana kan, ikhfa macam mana, idgham macam mana kan, tanwin macam mana. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita nak kongsikan iaitulah kita nak belajar hari ini tentang hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan juga tanwin. Ada setengah-setengah bahagi, ada 5 pecahan, ada yang bahagi 4 pecahan. Kali ini kita nak kongsikan hukum nun mati dan tanwin ada 4 pecahan. Yang pertama kita ada izhar halqi, kemudian yang kedua kita ada iqlab, yang ketiga kita ada idgham. Yang mana bawah dia ada 2. Pertama idgham ma'al gunnah dan yang kedua idgham bila gunnah. Itu yang ketiga idgham, dan yang keempat iaitulah ikhfa haqiqi. Bagi setiap hukum nun mati dan juga tanwin ni, dia ada huruf-huruf dia tersendiri. Contohnya macam izhar ada huruf dia, iqlab ada huruf dia, idgham ma'al gunnah bila gunnah ada huruf dia, dan juga ikhfa hakiki pun ada huruf dia. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama sekali iaitulah izhar halqi. Izhar halqi. Bukan izhar kawan kita tu. Ini izhar halqi. Sebut betul-betul. Izhar halqi. Iaitulah berlaku apabila huruf nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar. Ada 6 huruf izhar. Ada 6 huruf izhar. Auhin kha'ahu. Itu sifir dia. Ataupun kalau kita boleh sebut satu persatu, hamzah, ha, ain, ha, kha dan juga ghain. 6 huruf izhar. Jadi bacaan dia macam mana? Bacaan dia bila nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, maka kita kena jelaskan bacaan kita. Tak boleh dengung. Macam mana tu Ustaz? Jangan risau. Saya tunjukkan contohnya. Mari kita baca sama-sama. Pertama, dalam surah Al-Ghashiyah ayat yang kedua, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Dekat mana fokus kita? Ini yang berwarna merah ni, iaitulah tanwin bertemu dengan huruf kha, salah satu huruf izhar. So kita baca tu, jelaskan bacaan kita, jangan dengung yang pertama dan juga jangan pegang dia. Ada setengah pembaca dia tak dengung tapi dia pegang. Contoh, wujuhun yawma idzin salah juga. Tak boleh pegang-pegang. Jelaskan. Bila dah jumpa zin, terus pergi kha. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Itu Al-Ghashiyah. Yang kedua, surah Al-A'raf ayat 123. Litukhriju minha. Nun mati bertemu dengan ha. Minha. Litukhriju minha. Dan contoh yang ketiga iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-10. Tanwin bertemu dengan hamzah. Walahum azabun alim. Azabun alim. Jelaskan bacaan kita, jangan dengung, jangan pegang. Boleh semua? Alhamdulillah. Kita nak berpindah ke hukum seterusnya, yang kedua, iaitulah iqlab. Apa dia? Iqlab. Iaitulah, apa maksud dia? Menukarkan sebutan nun sakinah ataupun tanwin kepada sebutan mim berserta dengan dengung. Huruf dia ada satu sahaja. Ada satu sahaja. Bila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan satu-satunya huruf, iaitulah huruf ba, maka nama dia ialah iqlab. Iqlab. Dia tukar bunyi dengung tu ataupun bunyi nun mati ataupun tanwin tu kepada mim dan juga ada dengung. Contoh dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-49, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ba'di. Ditukar ni bunyi nun ni kepada mim. Dia bagi dah key kat kita. Kunci dia ada tanda mim kat situ. Ba'di. Dengung 2 harakat. Kemudian dalam surah Al-Maidah lagi ayat yang ke-39. Min ba'di. Contoh. Faman taba min ba'di.
min ba'di. Baik, dua. Dan yang ketiga juga dari surah Al-Maidah ayat yang ke-28. La in basatta. Tengok berjumpa dengan ba. Ini jumpa dengan ba, ini jumpa dengan ba, ini jumpa dengan ba. Kerana huruf dia satu sahaja. Itulah nama dia iqlab. Baik. Kita nak berpindah ke hukum yang ketiga, iaitulah idgham. Yang ketiga idgham, kita lah kongsi tadi, idgham terbahagi kepada dua. Idgham ma'al gunnah dan yang kedua idgham bila gunnah. Kita tengok satu persatu. Kita tengok bahagian yang pertama, iaitulah idgham ma'al gunnah. Apa dia idgham ma'al gunnah? Iaitulah memasukkan bunyi nun atau tanwin bila berjumpa dengan huruf-huruf dia itu berserta dengan dengung. Masukkan bunyi nun atau tanwin ke dalam huruf yang kita jumpa, huruf idgham ma'al gunnah, iaitu 4 huruf dia, ya, waw, mim, nun. Masukkan tanwin ataupun nun mati ke dalam huruf ini berserta dengan dengung 2 harakat. Ayuh, jom kita cuba. Surah Al-Ghashiyah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amilatun. Tengok, tun tu dia masuk pada nun. Amilatun nasibah. Contoh kan. Jadi dia tak hilanglah bunyi tun tu. Jangan amilatun tak boleh. Sebab dia jumpa tanwin ni bagi dua depan ni berjumpa dengan nun. Amilatun nasibah. Satu. Contoh yang kedua, nun mati bertemu dengan mim. Wa anfiqu mimma. Tengok, dengung. Masukkan bunyi nun mati ke dalam mim berserta dengan dengung. Mimma. Dengung dia berapa tadi? Jangan 2 rakaat lama sangat tu. 2 harakat saja. Jangan panjang sangat. 2 harakat saja, ingat. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Contoh yang ketiga dalam surah Ibrahim ayat ke-10, bisultanim mubin. Tanwin bertemu dengan mim. Jelas? Itu idgham ma'al gunnah. Masukkan bunyi nun mati atas tanwin ke dalam 4 huruf ini berserta dengan dengung. Adapun yang satu lagi bahagian yang kedua, iaitu idgham bila gunnah, without dengung, tanpa dengung. Masukkan tanwin ataupun nun mati ke dalam 2 huruf ini tanpa dengung ni, tanpa dengung. Contohnya yang pertama, surah An-Nisa ayat 16. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tawwabar rahima. Tawwabar rahima. Dihilanglah bunyi ban ni. Jangan kita baca tawwaban rahimah, salah. Kan? Kita kena masukkan ke dalam huruf ra ni tapi tanpa dengung, jangan dengung. Contoh yang kedua, Al-Ankabut. Ulaika yaisu mir rahmati. Mir rahmati. Tanpa dengung. Dan yang ketiga contoh untuk huruf lam, iaitu surah Yusuf ayat 104. In huwa illa dzikrul lil alamin. Dzikrul lil alamin. Subhanallah. Boleh bezakan ma'al gunnah dengan bila gunnah. Ma'al gunnah berserta dengan dengung, bila gunnah tanpa dengung. Baik. Dan yang terakhir iaitulah hukum ikhfa hakiki. Masya-Allah. Ikhfa hakiki ni adalah nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki paling banyak sekali. Tadi kita belajar izhar halqi ada 6 huruf. Iqlab ada 1 huruf. Kemudian idgham ma'al gunnah ada 4 huruf. Idgham bila gunnah ada 2 huruf, lam dan juga ra. Dan selebihnya baki dia tu ialah huruf ikhfa hakiki. Ada berapa? 5 boleh. Ada 15 huruf ikhfa hakiki. 1 jaza, saddaqa, fathik, datazin, syadzin. Banyak huruf. Itu rumus dia. Ni, ta, tha, jim, da, dha, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. 15 huruf. Apa dia? Contoh-contohnya iaitulah kita lihat dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qad khaba man dassaha.
dengung dua harakat, menyembunyikan kesempurnaan huruf nun itu. Kan disembunyikan ke dalam huruf selepasnya. Dengung dua harakat. Wa qad khaba man dassaha, dengung dua harakat, jangan lupa. Dan juga surah Az-Zalzalah, iaitulah tanwin bertemu dengan ta. Yauma idzin tu, kan ada dengung tu dua harakat. Yauma idzin tu, barang kita kena ingat, iaitulah apabila kita dengung, jangan kita letakkan lidah kita menyentuh le langit. So dia tak akan tepat bunyinya. Contoh, yauma idzin, salah. Wa qad khaba man, salah. Kan lidah kita mesti di tengah-tengah, dia tak sentuh le langit. Yauma idzin tuhadditsu, contoh dalam akhbaraha, contoh dalam surah Al-Zalzalah. Jadi kita telah kongsikan izhar halqi, iqlab, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, dan juga yang terakhir ikhfa hakiki. Mudah-mudahan dapat belajar dan dapat perbetulkan bacaan kita, insya-Allah taala. Selamat mencuba.